الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita adakan satu program yang julung-julung kali kita adakan sempena meraihkan kemerdekaan kita. InsyaAllah saya memulakan dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wal Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui akan salahnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kerana kita ada dua ahli tema yang akan mengupas tajuk berkenaan kemerdekaan, tema kemerdekaan kita pada malam ini insyaAllah. Yang pertama, di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Dr. Azhar bin Ya'qub. Maksudnya tak perlulah saya nak perkenalkan diri beliau, kerana beliau ni berjiwa murabbi daripada dulu lagi, dan banyak mutiara-mutiara kata yang saya sendiri kutip daripada beliau di kuliah-kuliah beliau di sekitar Kuala Lumpur ini. Alhamdulillah. Jadi sebagai salam pengenalan, beliau dilahirkan di Kampung Ari, Melur, Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan mempunyai beliau ni, orang Kelantan. Pendidikan awal menerima pendidikan di Honors University Jordan dalam bidang bahasa Arab dan juga pengajaran Islam pada tahun 96. Dilahirkan tahun 1973. 73 tuan-tuan. Tunggu saya lagi. Tahun 1973. 96 BA Honors dari University Jordan. Kemudian sambung diploma pendidikan Islam di Universiti Malaya 98. Mengkuali sarjana daripada Akademi Pendidikan Islam Universiti Malaya 2001 dan mendapat PhD dan juga daripada Universiti Malaya tahun 2005. Dan sebagaimana saya katakan tadi, beliau adalah berjiwa pendidik, seorang murabbi yang sepatutnya tak perlu diperkenalkan, tapi saya ada berdatan dekat sikit. 2001-2004 berkhidmat sebagai pensyarah Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya. 2001 juga 2009 pensyarah Kolej Kemahiran Tinggi Marak. 2007-2008 pensyarah Universiti Antarabangsa Al-Madinah di Malaysia. Kemudian 2009-2012 pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia. Dan sekarang ni, kalau dalam bahasa sekarang kita panggil CEO lah, CEO bagi Madinatul Hufaz, Madinatul Hufaz, yang merupakan pusat pendidikan tahfiz bagi melahirkan anak-anak tahfiz kita dalam bidang mengajar Al-Quran insyaAllah. Itu dasar Mufadhal Al-Qurani amat banyaklah di sekitar, khususnya di kita Malaya insyaAllah. Dan di sebelah kanan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, merupakan seorang pendakwah, penceramah bebas dan juga dibaca, dan juga penulis, eksekutif kanan zakat PPZ Maui. Pengalaman beliau sebagai eksekutif kanan PPZ Maui, panel liputan TV Al-Hijrah. Kalau kita selalu melihat video Al-Hijrah, biasanya kita akan jumpa Ustazah. Juga bersiaran di Astro TV3 juga, wanita dan rancangan wanita hari ini adalah Nona, ialah APM, Forum Selamat Pagi Malaysia, Fikrah, Forum Perdana dan juga Forum Perdana Ahli Warisman.
di Radio Salam FM, National FM, KLFM, dan juga Tazkirah di Klasik FM. Pensyarah Jemputan Al-Baghdadi, pengarah urusan DRL Consultation, dan sekarang ini menetap di Maudi, Kuala Lumpur. Pendidikan ijazah sarjana muda Syariah Islamiyah Universiti Al-Azhar. Itulah sedikit pengenalan bagi ahli panel kita, kedua ahli panel kita. Dan insyaAllah kedua ahli panel kita ini tidak akan mengecewakan kita pada malam ini dengan kupasan-kupasan yang menarik insyaAllah berkenaan dengan kemerdekaan yang kita sambut ini insyaAllah. Di tanpa membuang masa, itu bersiaran sampai pukul berapa? 12 tahun? Detik 12 malam. Kalau sanggup Ustaz tak boleh. Tahu, semaksimum yang kita boleh insyaAllah. Jadi saya yang pertamanya nak ajukan persoalan. Soalan kepada Al-Fadhil Doktor, mohon penjelasan kepada tajuk kita pada malam ini, memaknai jiwa merdeka. Apakah yang dimaksudkan memaknai jiwa merdeka, supaya kita dapat pegang apa makna merdeka sebenarnya, di tengah warna merdeka itu dalam bentuk apa? Adakah bentuk yang sekarang, bentuk yang kadang-kadang semuanya dari bawah kemerdekaan? Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang berbahagia Ayahanda Tuan Haji Zul Muhammad selaku moderator forum merdeka kita pada malam ini, dengan sajak beliau yang sangat menarik hati dan memberikan kesan yang amat baik untuk kita. Yang dihormati Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, rakan panelis, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Aizul bin Adnan, pengurusi Masjid Zaid bin Harithah, Tuan Haji Kamil Kasim, pemimpin masyarakat Kampung Sungai Mulia, seluruh ahli kuasa masjid, Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat, tak dilupakan kepada anak-anak muda sekaligus anak-anak merdeka. Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kiranya kita menyambut program yang sangat hebat dan bermakna pada malam ini di peringkat Masjid Zaid bin Harithah, iaitulah sempena sambutan kemerdekaan. Masya Allah, salat maghrib isya sudah, makan pun sudah, sajak pun sudah, bersilat pun sudah. Cuma Ustaz nampak ada satu lagi yang kalau kita tak buat rasa agak sedikit terkilan. Agak-agak apa dia? Kita kan sambut merdeka. Agak-agak apa dia satu benda yang kita rasa terkilan ni kalau tak buat ni? Apa dia? Ayah betul, Haji sebut betul. Iaitulah kena lau perkataan merdeka. Jadi insya-Allah Ustaz nak minta izin mengambil mood sempena kita dalam suasana amal kemerdekaan ini. Ustaz nak mengajak semua tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat, kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan, untuk kita pertama sekali kita akan bertakbir sebanyak 3 kali. Ustaz akan sebut takbir, tuan-tuan akan sambut Allahu Akbar dengan paling kuat dan paling lantang. Kemudian kita akan susuli dengan Ustaz akan sebut merdeka,
jawapan kepada soalan moderator. Apa makna sahur merdeka? Sekian, terima kasih. Asal yang mana itu? Apa kok bukan yang mana? Baik, itu silakan. Alhamdulillah. Dah merangkumi semua. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Dr. di atas salam pengenalan dia tadi tu. Salam pengenalan. Jadi insya-Allah lepas ni kita pergi lebih mendalam lagi insya-Allah. Dan soalan saya seterusnya kena tunjukkan kepada Tuan Ustaz. Soalan ini berbunyi, dengan kemusatan teknologi termasuk media sosial medsos pada hari ini, bagaimanakah peranan sebagai seorang ibu dan muslimah di dalam memastikan jiwa anak-anak merdeka dari sebarang penjajahan minda yang boleh mengundang kepada permasalahan sosial yang melanda anak-anak kita pada hari ini? Itu silakan. Terima kasih. Bismillah. Macam okey. Kita kena tolak lagi sikit. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Haji Zul selaku moderator majlis, dan terima kasih juga kepada pembukaan yang begitu semangat sekali oleh Dr. Azhar, Al-Fadhil Dr. Azhar, yang merupakan suami kepada kekanda sahabat saya, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. InsyaAllah rasa macam nak balik tu, rasa sebab macam dah habis dah kan, bila sebut merdeka tadi tu. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada juga pengerusi Masjid Zaid bin Harisah dan juga ketua-ketua yang berada bersama dengan kita pada hari ini, dan semua AJK urus setia, wanita-wanitanya siap berselendang, betul-betul memaknai identiti wanita-wanita Melayu lama. Dan insya-Allah kita mulakan dahulu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du, bila kita bercerita tentang kemerdekaan jiwa, kalau kita sebut tentang merdeka negara, alhamdulillah kita sudah menikmatinya dan kita sudah berada di dalamnya. Tinggal lagi untuk dikekalkan kemerdekaan yang kita sebut berbentuk negara. Cuma apabila kita sebut tentang merdeka jiwa ditambah dengan cabaran yang masa kini, iaitu bukan lagi 3G. Ingat tak ibu-ibu dulu masa kita pegang pakai telefon tak ada WhatsApp, itu 3G. Sekarang bukan 4G lagi, masing-masing dah tukar telefon. Masa peralihan 4G ke 5G tu, ada sebahagian telefon dah tak dapat dah dia punya line dia. Kena pergi dia punya PowerPoint dia kena pergi HQ untuk tukar. Kenapa? Kita dah sampai kepada satu zaman yang sangat-sangat maju ke hadapan, dan kita sudah berada di dalamnya. Dan kita sudah menampakkan ataupun sudah terlihat di hadapan mata kita bukan sahaja benefit ataupun kebagusan teknologi ini, malahan tidak kita nafikan keburukannya kita ambil sekali. Kita berada dalam suatu zaman yang sangat-sangat mencabar pada saya. Bila kita sebut tentang apa yang perlu ibu sebagai al-ummul madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama anak-anak. Bila kita sebut ibu, bukanlah kita bermaksud sekolah itu secara fizikalnya bangunan. Bukan juga kita maksud ada silibus KPM di sana, ada kebat di sana. Tapi itulah dia, sekolah yang mana dibina oleh perkahwinan suami dan isteri. Akhirnya anak tadi, yang pertama dia kenal adalah ibunya. Sebab ibunya paling dekat menyusukan dia. Paling awal dia kenal adalah ibunya, kerana ibunya yang tercium pada hidung dia adalah bau ibunya yang paling dekat.
yang paling memberikan ketenangan kepada dia berbanding dengan semua perkara yang lain. Dan apakah peranan ibu dalam mencorakkan anak tadi, supaya anak tadi bukan sahaja negara itu bebas merdeka, bukan sahaja bangsa itu bebas, tetapi jiwa anak tadi juga bebas daripada apa sahaja cengkaman yang ada daripada luar. Sama ada dia cengkaman bentuk positif, tapi kadang-kadang yang lebih kita merisaukan ialah cengkaman yang negatif, yang membelenggu, bukan sahaja mencengkam, tapi membelenggu, membelit anak kita, sehingga anak kita jauh. Kalau kita tengoklah hari ni, cuba tanya dekat anak-anak kita, mana lebih kenal kuih kasui ke ataupun sushi? Betul? Sushi dia lebih kenal, kuih-kuih kampung dia tak kenal. Kalau kedai makan tu, Masya Allah, kedai Korea, kedai Jepun dan sebagainya, kita tengok berderit. Yang kecil-kecil pun dah pandai dah. Sebab apa? Sedap. Sebab apa? Dia diberikan iklan setiap masa sebenarnya ibu-ibu di dalam K-drama. Kan betul tak? Siapa tengok K-drama mesti dia akan lama-lama tercari-cari lah. Apa nama dia? Samyang. Kan? Ramen. Kan? Dia mesti. Sebab apa? Dalam cerita tersebut, dia adalah salah satu daripada cara dia nak iklan dia punya makanan, dia punya tradisi, dia punya lagu kan. Lama-lama bila kita tengok, ialah episod 325 episod. Kan? Bayangkanlah, punya banyak episod dia. Lama-lama kita pun terasa nak makan. Bila nak makan, dah selalu terbayang, tekak pun kata sedap. Begitu. Jadi ini yang kita tak ada masalah. Nak makan apa, nak tengok apa. Tapi apa yang kita nak, supaya jiwa yang di dalam ini, anak kita kenal apa itu adat Melayu. Anak kita kenal. Baguslah tadi anak-anak muda kita telah menunjukkan. Masih lagi ada persatuan-persatuan yang membela apa kita kata tradisi ataupun identiti orang Melayu. Orang Melayu kita yang ada silat. Dan apa yang saya nak katakan, hari ini zaman cukup mencabar. Bila kita menjadi seorang ibu ataupun seorang nenek yang nak jaga anak dia, kita mesti membawa kekuatan jiwa merdeka ni, iaitu kita tak boleh nak kata benda lain selain daripada al-Islam. Bila seorang anak itu dididik dengan Islam, bila Ustaz belum cerita lagi pasal memaknai merdeka, tapi kita dah sebut merdeka tadi tu kita dah semangat dah. Erti merdeka itu sendiri, ibu-ibu, ayah-ayah, maksudnya adalah suci. Maksudnya adalah aman. Maksudnya adalah sejahtera. Jadi, apabila seorang anak itu jiwanya merdeka, jiwanya suci, jiwanya selamat, jiwanya sejahtera. Apakah yang membawa kepada kesejahteraan hati? Melainkan al-Islam itu sendiri yang duduk dalam jiwa anak-anak kita. Bila anak kita sudah faham Islam, maka dia adalah suatu perkara yang akan membawa kepada merdekanya jiwa. Apa yang Islam ajar, daripada kecil lagi sudah diajar kepada kita kalimah la ilaha illallah. Kalimah itu sudah kalimah pertama yang didengari oleh anak kita. Dan apakah lagi selanjutnya tarbiyah la ilaha illallah yang perlu kita bawakan dalam rumah tangga kita. Maka ibu-ibu, pastinya kita ada mulut. Kadang-kadang kita mulut ada, beletir pun banyak, tapi isinya tak ada. Jadi kita perlu apa? Kita perlu mengisi pada setiap percakapan kita tadi itu. Contohnya paling mudah dalam kita menikmati makanan, betul tak? Hari ni makanan banyak kan? Kita sebut apa ke anak kita? Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Mengaitkan setiap keadaan yang ada di hadapan anak kita, dia makan ke, dia terjatuh ke, dia sakit, semuanya Allah, Allah, Allah. Mengikatkan jiwa anak kita dengan Allah. Ya Allah, sedapnya aiskrim Malaysia ni. Saya tak dapat lagi tu, tinggalkan untuk saya satu. Jadi tak tahu, ingin juga tengok tu. Jadi bila anak kita makan, dan dia tahu makanan itu bukan daripada ayah dia yang beli, tapi hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita.
Bila anak-anak kita sakit, kita kata apa? Dek, sabar, nanti kita makan ubat. Siapa yang bagi syifa? Allah yang memberikan ubat, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan kesihatan. Maka dia sakit pun dia minta pada Allah. Kadang-kadang kita ni ibu dan ayah, kita perlu cakap sentiasa. Alhamdulillah, bila lama-lama dia ibarat air yang menitik di atas batu. Bila setiap hari dia menitik, lama-lama lekuk juga batu tersebut. Bila kita cakap setiap hari Allah, bila kita cakap setiap hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama-lama tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah dia akan memberkas di dalam hati anak kita. Bila anak kita hatinya dah masuk Allah dan Rasul, anak kita dah selamat. Jiwa anak kita sudah selamat. Dan apa lagi yang perlu kita lakukan selepas daripada itu? Ajari anak kita Al-Quran. Ajari anak kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam hati tadi, walaupun kita rasa dia budak lagi, dia tak faham. Tidak, dia akan faham. Dan fitrah anak-anak ini sangat suci. Fitrah anak-anak ini, dia tidak ada dosa dan noda. Dia sangat-sangat bersih. Kemudian kita masukkan di dalam anggotanya, biar sentiasa melakukan apa-apa yang disuruh oleh Al-Quran. Anggotanya melakukan apa yang Nabi suruh. Hatta pada perkara-perkara yang simple, melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Ajarkan kepada anak kita. Inilah yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Pakai baju, baca doa pakai baju, kita pakaikan baju dia. Nak makan, kita ajar. Nabi kita ajar makan yang paling dekat, yang dekat dengan dia. Ajar pakai tangan kanan, ajar baca doa. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan masuk bukan sahaja ke dalam hati, bahkan ke dalam perbuatan kehidupan seharian anak kita, yang mana Islam akan menyebabkan anak kita boleh mencegah apa yang akan membelenggu jiwanya daripada menjadi jiwa merdeka, daripada menjadi jiwa yang terperangkap dengan cengkaman-cengkaman penjajah yang lebih halus berbanding dengan penjajah British yang pernah menjajah negara kita. Untuk itu, insya-Allah kita teruskan, ibu-ibu terus tuntut ilmu, nenek-nenek terus tuntut ilmu, dan jangan lupa untuk kita terus membawa generasi kita menjadi generasi yang merdeka jiwa. InsyaAllah, sekadar itu untuk potongan yang pertama. Saya serah semula kepada Haji Zul. Haji Zul nak pakai itu ke? Okay. Alhamdulillah. Begitu panjang lebar Ustazah dan terangkan kepada kita peranan yang dimainkan oleh dua anak besar. Dan kita tak ada peranan dalam membina jiwa merdeka. Peranan ibu bapa, khususnya ibu, di dalam menerapkan semangat merdeka dalam diri anak-anak adalah begitu penting sekali, sebagaimana telah dihuraikan oleh Ustaz tadi. Jadi untuk musliman yang kedua ni, saya balik kepada Al-Fadhil Doktor. Tadi saya tanya panjang, doktor jawab pendek. Ini saya nak tanya pendek, nak suruh doktor hurai secara panjang. Soalan saya pendek, bagaimanakah cara yang terbaik bagi kita mengisi nikmat kemerdekaan yang kita sedang jalani sekarang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Anda Tuan Haji Zul. Seterusnya tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat, secara termaktub Malaysia ataupun tanah Melayu mulai dijajah oleh penjajah Portugis pada tahun 1511. Dan kita terus bakalan nanti si penjajah datang ke negara kita. British, Belanda, Jepun, siang datang seketika, datang lagi British, sehinggalah ke tahun 1957.
tempoh masa antara 1511 sehingga 1957 ialah selama 446 tahun. Satu-satu negara yang dijajah sedemikian lama, hampir separuh abad. Kalau kita bercakap tentang keturunan 446 tahun ini, kalau Nabi merujuk an-a'maru ummati baina 60 was 70, sesungguhnya average umat aku ini antara 60-an ke 70-an, maka 446 tahun ini bahagi dengan 70 tahun berumur bermakna hampir 7 keturunan. Rakyat Malaysia dijajah oleh rangkaian siri penjajahan dalam tempoh 446 tahun itu bermakna hampir 7 keturunan. Masya Allah, ini tempoh yang begitu lama. Tentulah dalam tempoh kita yang berada, tentulah dalam tempoh yang begitu lama kita berada ini, kita berada dalam suasana yang dicengkam oleh musuh dalam seluruh aspek dan kehidupan kita. Kebebasan kita dalam melaksanakan syiar ibadah tak selesa dan tak bebas. Mencari rezeki tak bebas. Untuk hidup sebagai kehidupan yang selesa tak bebas. Sebab apa? Seluruh kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah dicaturkan oleh penjajah. Makan kita, minum kita, pakaian kita, bisnes kita, agama kita, kehidupan kita, pendidikan kita, fikrah kita, mentaliti kita, attitude kita, yang kesemuanya dicatur oleh penjajah sedemikian rupa lamanya hampir separuh abad. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Yang semua kita maklum, kita telah pun merdeka semenjak tahun 1957 sampailah ke tahun 2023, selama 66 tahun kita telah pun merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah boleh Ustaz kata, dalam tempoh 446 tahun kita dalam era penjajahan ini, samalah seperti suasana kita berada dalam fasa lockdown ketika zaman COVID-19. Semuanya tak bebas. Nak bergerak tak boleh, nak keluar tak boleh. Jadi bila bercakap tentang lockdown ini, mengingatkan Ustaz kepada satu peristiwa besar yang berlaku pada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaum bangsanya. Tapi biasalah tuan-puan, ada yang menerima, ada yang menolak. Sampai ke satu tahap Nabi Yunus merajuk seketika dengan kaum bangsanya yang terus menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Yunus. Akhir sekali Nabi Yunus bawa diri pergi ke tepi pantai, naik sampan, pergi ke tengah-tengah laut, kemudian bergabung dengan satu bahtera yang besar, naik atas tu, kemudian berlakulah apa yang berlaku, kemuncaknya Nabi Yunus dicampak daripada lautan tersebut. Peristiwa ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idz abaqa al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqama al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Nabi Yunus alaihissalam yang berada dalam bahtera tersebut tadi akhir sekali diundi
dalam kapal tersebut untuk dicampak. Oleh kerana muatannya begitu sekali berat, kapal akan karam, maka kapten kapal kata, okey, nak meringankan kapal ini supaya tak tenggelam dan karam, kita kena undi. Mesti ada seorang atas kapal ini kena dicampak keluar. Daripada binasa semua, baik binasa seorang. Maka undi punya undi, cabut undi, tahu-tahu yang kena campak ialah Nabi Yunus alaihissalam. Akhir sekali rekas kita tuan-puan, Nabi Yunus dicampak ke lautan, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Tapi Nabi Yunus tak lemas, kenapa? Terus disambut dalam bentuk ditelan oleh ikan paus. Ikan paus telan dan Nabi Yunus berada dalam ikan paus. Tuan-puan, kalau Nabi Yunus kena telan pada ikan paus dan mati, selesai masalah. Masalahnya ialah hidup. Hidup di mana? Dalam ikan paus. Tuan-puan, cuba bayangkan Nabi Yunus berada dalam ikan paus tapi hidup. Dalam ikan paus ni bukan sama luas macam gombak, tak. Suasana dalam ikan paus apa dia? Gelap, lagi busuk, lagi kotor, lagi hanyir, lagi cemar, lagi lemas, lagi tidak ada oksigen. Ikan paus pula bawa berenang sampai ke dasar lautan, lemas. Jadi dalam keadaan wahwa mulim, Nabi Yunus di lockdown dalam ikan paus dalam suasana yang sangat menderita. Namun Allah Azza wa Jalla menyebut, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus akan di lockdown, kekal berada dalam ikan paus sampai hari kiamat. Walau bagaimanapun Nabi Yunus alaihissalam, alhamdulillah, terus berzikir kepada Allah. Tuan-puan, apa zikir Nabi Yunus? Zikir Nabi Yunus disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Anbiya. Di pertengahan ayat Allah menyebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ialah zikir Nabi Yunus yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 87, yang bermaksud la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau wahai Allah, subhanak, maha suci Engkau wahai Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim, maka ampun dosa aku, maaflah segala kesilapan dan kesalahanku. Allah menyebut inilah yang dizikirkan oleh Nabi Yunus sepanjang di lockdown berada dalam perut ikan paus. Nabi Yunus zikir banyak mana? Siang, malam, pagi, petang sehingga lumat. Yang akhir sekali Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Yunus daripada lockdown ikan paus dan Nabi Yunus selamat. Soalnya tuan-puan, apa kaitan cerita Nabi Yunus dengan soalan daripada ayahanda Tuan Haji Zul ni? Tu dia. Jadi tadi bila sebut Ustaz jawab pendek, maka kalau Ustaz jawab pendek juga pusing yang kedua, takut beliau mengamuk. Itu yang Ustaz kena baring panjang sikit supaya biar rasa panjang. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kalaulah hari ini kita kata jom kita bertempur lawan Jepun, Jepun sudah balik. Jom kita bertempur lawan British, British sudah balik. Sebaliknya kita merdeka. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengisi ruang-ruang kemerdekaan ini supaya terus kukuh, terus berdaulat dalam degup jantung kita, mengalir segar dalam pembuluh darah kita, dan disambut oleh generasi demi generasi
anak cucu cicit kita dengan penuh sovereignty, dengan penuh kedaulatan. Maka jawapannya ialah, marilah kita mengisi ruang-ruang kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang diajar oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa nilai kemerdekaan yang diajar oleh Nabi Yunus? Sehingga Nabi Yunus bebas daripada penjajahan lockdown dalam ikan paus, merujuk kepada zikir yang dibacakan tadi. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah malaikat engkau. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Ustaz rumuskan ketiga-tiga zikir ini dengan maksud Nabi Yunus alaihi salam berzikir kepada Allah dengan kuantum zikir 3T. Sekaligus inilah dia jawapan Ustaz kepada ayahanda soal tadi, apa yang patut kita isi demi kemerdekaan kita. Dengar wahai orang tua, dengar wahai anak-anak muda. T yang pertama apa dia? T yang pertama ialah tauhid. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah malaikat engkau wahai Allah. T yang kedua apa dia? Tasbih. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. T yang ketiga apa dia tuan-puan? Taubat. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku mengaku aku termasuk di kalangan orang-orang yang berbuat zalim. Maka ampunlah dosa aku, maaflah segala kesilapanku, tutuplah segala keburukan dan kejengkelan yang ada pada diriku. Maka tuan-puan, marilah kita menyulam, kita menanam dan menyemai nikmat kemerdekaan ini dengan memperkasakan tunjang 3T. Tuan-puan, Ustaz nak test, ingat ke tak ingat? Tuan-puan sila respon. T yang pertama apa dia? Tak kuat ni. T yang pertama apa dia? Tauhid. Bunyinya macam mana? La ilaha illa anta. T yang kedua apa dia? Tasbih. Bunyinya apa dia? Subhanak. T yang ketiga apa dia? Hello. T yang ketiga apa dia? Taubat. Bunyinya apa dia? Inni kuntu minaz zalimin. Mari kita sunting T yang pertama, tauhid. Tidak ada makna kita merdeka kalau tidak disertai dengan seiringnya kita memperkasakan nilai tauhid kita kepada Allah. Apa makna tauhid tuan-puan? Ustaz nak guna bahasa mudah pada malam ni. Tauhid maknanya setia kita kepada Allah. Itu makna tauhid. Sebab kalau Ustaz kata tauhid lawannya syirik, mungkin tuan-puan kata, Ustaz, kalau kata syirik, saya tak akan syirik. Saya tak akan pergi ke Batu Cave sembah Tuhan Murugan tanggal 8 tu. Biasa tengok tu tak Tuhan Murugan tanggal 8 tu? Yang tinggi warna kuning kan? Anak Ustaz kecil dia panggil Atometaru tu. Tetapi Ustaz nak sebut di sini, antara maksud tauhidlah setia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ambil saja Bilal bin Rabah, walaupun didera oleh majikannya supaya murtad, tapi bagaimana Bilal bin Rabah ahad. Apa makna tauhid? Apa makna tauhid? Setia kepada Allah. Jadi kita sebagai anak merdeka ini, jom
Mari kita memupuk kesetiaan kita kepada Allah. Contoh macam mana? Contoh begini saja. Tak payah pergi jauh-jauh. Katakanlah pagi esok, Masjid Zaid bin Harisah, Tok Bilal mengumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai kepada Hayya 'alas salam, sampai akhir azan. Kita sebagai seorang Islam, khususnya yang lelaki, yang jantan-jantan ni, tak kira orang muda, orang tua, orang dewasa, kalau kita benar-benar tauhid, kalau kita benar-benar setia kepada Allah, kita akan bingkas bangun salat subuh. Bukan solat subuh seorang-seorang, berjemaah. Bukan saja di rumah, tapi kita datang ke suadam masjid. Di saat kita datang ke suadam masjid, memenuhi suadam masjid, ini adalah bukti bahawa kita setia kepada Allah. Kalau kita tak setia kepada Allah, maybe kita tak salat subuh, maybe kita salat seorang-seorang diri di rumah. Indeks kesetiaan kita tidak solid. Seorang muslimat, kalau betul anda seorang yang merdeka, dengan makna kita mengisi kemerdekaan dengan taubat kepada Allah, dengan tauhid kepada Allah, setia. Apa bentuk kesetiaannya? Apabila Allah kata mesti tutup aurat, kita pun tutup aurat. Jangan kata kita merdeka, jangan kata kita bijak mengisi arti kemerdekaan. Kalau kita keluar daripada rumah, ataupun anak gadis kita keluar daripada rumah dalam keadaan free hair, dedah aurat, dalam keadaan kita expose badan kita, mendedah aurat, dan pandai pula bercakap macam-macam. Oh, saya mendedah aurat kerana saya mahu menjadi jati diri yang sebenarnya, saya tak mahu dipaksa, saya ingin kebebasan. Hampir tak boleh. Kita dipaksa oleh Allah. Tak payah nak sibuk cari jati diri lah. Ini makna kemerdekaan. Mengisi dengan nilai tauhid kepada Allah, setia. Bila Allah kata thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Hendaklah kamu ambil syariat Allah untuk dilaksanakan dalam kehidupan kamu. Kalau kita benar-benar merdeka, kita tauhid dan setia, kita laksanakan syariat Islam. Allah menyebut afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ambillah hukum Islam sahaja. Kalau kita benar-benar merdeka, jati diri kita jati diri merdeka, dan kita bercakap pada fasa nak mengisi kemerdekaan, tauhid nombor 1, ambil hukum Allah, laksanakan dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri negara kita. Apa lagi? Allah menyebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah menyebut manhaj Islam, way of life, cara hidup Islam mesti dilaksanakan dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul mengasakan kita ni anak merdeka dan kita nak mengisi kemerdekaan, Allah kata yang pertama tauhid kepada Allah. Maka kita sambut manhaj Islam ini. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada kebenaran melainkan hanya daripada Islam. Yang lain semuanya sesat belaka. Maka jangan kita mengambil kebenaran daripada ideologi yang bukan Islam. Oh, ambil daripada liberalism, ambil daripada sekular, ambil daripada nasionalis. Ini menyebabkan kita wasak. Kenapa di luar sana macam-macam isu yang berlaku? Hiburan sana, hiburan sini. Tak cukup, heret lagi pada tahfiz. Ini semua gara-gara kita tak faham nak mengisi kemerdekaan. Bercakap konon-kononnya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, sedangkan kita diminta supaya diisi dengan tauhid. Apa makna tauhid? Kesetiaan kepada Allah. Bukan marah, tapi kan sama merdeka kena semangat.
Jadi itu yang pertama, T. Tauhid setia. Yang kedua, subhanak. Membersihkan Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Kita belajar Asmaul Husna. Allah dalam banyak-banyak Asmaul Husna apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Next apa dia? Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Apa makna Al-Quddus? Allah yang maha suci, Allah yang maha bersih daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Maka kita orang Islam, tuan-puan, diajar oleh Allah dalam surah Ali Imran, kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu wahai manusia kunu rabbaniyyin, berusahalah kamu untuk menjadi orang rabbani, orang yang memiliki akhlak yang baik. Kalau Allah itu memiliki Al-Quddus, silalah bawa perangai Al-Quddus kamu dipasang dalam kehidupan kamu. Apa dia? Bersihkan juga hati kamu sesuai dengan Allah yang bersih, yang suci. Maka kita diminta supaya membersihkan diri kita, hati kita. Apa masalah yang paling besar penyakit hati yang ada pada orang Melayu ni? Ni kita nak bedah masalah merdeka kita pada malam ini. Tuan-puan, masalah yang paling besar ada pada penyakit hati orang Melayu, namanya penyakit PhD. PhD itu apa dia? Pingat, hasad, dengki. Itu sebab berkelahi Melayu sama Melayu, berebut kuasa Melayu sama Melayu, bertikam bidah Melayu sama Melayu, kecam Melayu sama Melayu. Yang dapat benefitnya bangsa lain, yang dapat benefitnya agama lain, bukan Islam. Akhir sekali ingat, akan tiba satu masa nanti nikmat kemerdekaan kita ini akan dirampas oleh pihak lain, dirampas oleh agama Islam, oleh agama lain daripada Islam, dirampas oleh bangsa lain daripada orang Melayu yang menjadi hak pribumi. Ini diberi amaran oleh Nabi, bukan Azhar Yaqub yang sebut. Nabi menyebut apa? Dabba bainakum al-umamus sabiqah hiyal haliqah la aqulu yahliqu syi'ar wa innama aqulu yahliqu din. Merayaplah penyakit yang menimpa umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Hiyal haliqah, ini berbahaya sama sekali kerana ia merupakan pisau cukur. La aqulu yahliqu syi'ar, aku tidak kata pisau cukur yang mencukur rambut, tetapi aku berkata pisau cukur yang mencukur agama. Apa dia? Al-hasadu wal-baghdha. Dua penyakit ini Nabi kata, yang pertama al-hasad, tingginya hasad dengki sesama kita. Kalau Melayu Islam lah. Yang kedua al-baghdha, tingginya perseteruan di kalangan sesama Melayu Islam. Akhir sekali, yang duk kutip kebaikan, yang duk kutip benefit, yang memperkasakannya dapat kepada bangsa lain, dapat kepada agama lain. Tuan-puan, kita khawatir nikmat kemerdekaan ini suatu hari nanti akan disentak sekali lagi oleh pihak musuh. Maka sampai masanya kita subhanak, bebaskan daripada kepentingan diri. Subhanak, sucikan hati. Dengan semua kita kembali kepada Allah. Itulah T yang pertama, tasbih. Dan yang terakhir, T yang ketiga, taubat. Inni kuntu minaz zalimin. Wallahu a'lam. Memang naik Ustaz berhenti. Kita pun tak jangka nak berhenti kan. Mengejutlah. Alhamdulillah. Sebab tu saya kata tadi, dia kena tanya pendek, baru gaya panjang. Soalan panjang, jawapannya pendek. Dan Alhamdulillah, kita ambil yang kemudian tadi, nikmat yang perlu kita jaga. Janganlah nikmat ini hilang daripada kita umat Islam, khususnya bangsa Melayu kita ni. Kita sayang kepada bangsa kita.
Nabi pun sayang kepada bangsa dia, kita pun sayang kepada bangsa kita. Janganlah bangsa kita berporak-poranda dan sebagainya, perpecahan tak habis-habis. Marilah kita bersatu sebenarnya dengan kemerdekaan ini. Kita merdekakan diri kita daripada segala perkara-perkara yang menjerumuskan kepada perpecahan. Kita eratkan lagi persaudaraan kita, insyaAllah. Jadi saya nak pergi pada Ustazah soalan ini tak kira ini dulu. Soalan yang berbunyi, soalan pendek ke soalan panjang? Sederhana saja. Malaysia terkenal dengan keharmonian masyarakat majmuk. Dia tahu di kalangan negara kita ini adalah masyarakat majmuk, sebagai bangsa ada Melayu, ada Cina, ada India, ada bangsa lain yang numpang hidup dalam negara kita ini, yang terdiri dari berbilang kaum dan juga agama. Selaras dengan tema kemerdekaan pada tahun ini, tekad perpaduan penuhi harapan. Jadi bagaimana aras dan panduan dalam kita untuk mengekalkan keharmonian di dalam negara kita ini, insyaAllah. Oh ya. Kalau ada, lepas ni saya akan buka persoalan. Sekiranya ada tuan-tuan nak tanya, lepas kosongan takkan jawab ni, saya persilakan kalau ada persoalan. Jadi boleh rangka soalan-soalan yang nak ditanya. Soalan nanti, okey. Soalan nanti semua bagi dekat Ustaz Dr. Azhar. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator Jizu yang telah memberikan soalan yang saya rasa soalan yang cukup besar dan realiti yang perlu kita hadapi pada hari ini, iaitu perpaduan yang kita bila sebut tentang berbilang bangsa, bila kita sebut tentang berbilang agama, satu perkara yang benar-benar kita hidup di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah berjumpa dengan kes-kes yang berlaku di negara bukan Malaysia, yang di mana bila berlaku fanatik pada agama tu, dia akan berlaku satu keburukan yang sangat besar lah. Mungkin dia akan jadi kerana agama tersebut kita ditiadakan, begitulah, kita mungkin dibunuh dan sebagainya. Ini semua kerana faktor perbezaan, dan bukan berbeza tu pelik, tetapi yang bahayanya adalah kerana fanatik ataupun kerana ketaksuban kita pada apa yang kita pegang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penyelesaiannya, di mana tuan-tuan dan puan-puan kita selalu baca zikir ini mungkin dalam kita punya maksurat atau dalam kita punya hizib. La ikraha fid-din, yang bermaksud tidak ada paksaan di dalam beragama. Ditambah lagi dengan satu ayat yang juga kita selalu baca pada hari Jumaat dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang bermaksud sesiapa yang mahu beriman maka berimanlah, dan sesiapa yang mahu kafir, mahu kekufuran, maka kufurlah. Dua ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita alhamdulillah pada tahun ini 2023 kita telah didatangi, Malaysia didatangi oleh guru saya sendiri, antaranya Syekh Dr. Ali Jumaah, dan guru ustaz saya, suami saya Ustaz Muntasir Habib Omar. Sewaktu itu dia datang lebih kurang dalam bulan berapa? Ustaz, bulan berapa dia datang? Dr. Ali Jumaah dengan Habib Omar dalam bulan 7 macam itu kan? Dalam bulan 7.
Saya buat buku ni, buku Izi Tadabbur ni adalah dengan inspirasi daripada Syekh sendiri. Apa sahaja kupasan Syekh tentang kaedah umum di dalam Al-Quran, kami kumpulkan, kami khidmatlah. Dan Alhamdulillah buku ni dah sampai ke tangan Syekh sendiri. Ucapan di dalam dialog Syekh, juga Syekh Ali Jumaah, Habib Omar, dan juga masa tu PM pun ada sekali. Apa yang saya sangat teruja, dia memilih satu ayat yang mana ayat itu merupakan kaedah umum, yang mana kita boleh tengok bagaimana ucapan dia meraihkan seluruh perbezaan yang ada dalam negara kita, bangsa, agama, kita kata pelbagai perbezaan yang ada. Dia kata, dia pilih satu ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ila al-akhir ayat. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menjadikan kamu daripada satu jiwa, daripada satu diri, dan diciptakan daripadanya pasangannya, iaitu dan diciptakan Nabi Adam dan juga pasangannya Sayyidatina Hawa. Maka dia adalah sumber kita. Maksud mengapa kalian perlu berpecah belah sedangkan kalian datang daripada ayah yang satu. Menafikan secara totalnya bahawa manusia ni bukan datang daripada kera, monyet, teori Darwin. Ke ada sini yang percaya teori itu? Tak ada kan? So kita semua datang daripada manusia yang sama. Begitu juga ayat yang saya pilih hari ini, yang mana di bawah temanya iaitu kebebasan beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama, dan siapa yang nak beriman dipersilakan, siapa yang tak nak beriman dipersilakan. Begitu. Di dalam negara kita, apabila kita hidup dalam masyarakat yang berbilang-bilang kepercayaan, yang kita kena raikan kepercayaan tersebut. Kalau ada yang tidak mahu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, kalau ibu-ibu boleh tengok, apa yang kita cuba bawakan ialah konsep ini, konsep daripada la ikraha fiddin, boleh menjadikan satu negara yang berbilang kaum dan agama, contohnya seperti Malaysia, boleh hidup aman dan harmoni. So ayat ini Allah yang suruh kita jangan pergi paksa orang yang bukan Islam untuk masuk juga agama Islam. Tak boleh. Kerana itu adalah kehendak diri dia. Sebab Islam tak nak keterpaksaan, yang akhirnya bila datang keterpaksaan nanti, dia akan datang ketidakikhlasan dia dalam memasuki agama ini. Tapi bila dia masuk, dia tak boleh pakai ayat ni. Bila dia dah jadi Muslim, contoh Ustaz sebut tadi, orang yang memang dah lahir-lahir Islam, dan kemudian bila dia keluar rumah, dia tak nak menutup aurat pada diri yang ada, dengan alasan kata tadi Ustaz kata dia nak jadi diri dia, I want to be myself, I don't want to be hypocrite. Yang itu tak boleh lah. Sebab apa? Dia dah Islam. Bila dia dah Islam, dia kena mesti mengikut apa yang ada dalam do and don'ts dalam Islam. Tapi untuk yang belum masuk Islam, itu terpulang. Itulah cantiknya Islam, memberikan kita satu konsep untuk kita hidup aman dan damai. Sebenarnya, kalau kita tengok nikmat keamanan ni, mungkin hari ni kita tak nampak nikmat keamanan. Tapi cuba kita pergi ke negara yang sedang bergolak. Nikmat keamanan itu sangat besar. Boleh tanya Ustaz, suami saya daripada Yaman. Cuba tanya, ada sekolah tak dekat Yaman? Ada sekolah tak? Ada hospital tak? Waktu adik ipar saya sakit, pergi hospital, sakit perut yang tak boleh tahan dah, pergi hospital. Doktor tak ada, hospital ada, doktor tak ada. Doktor buat apa? Pergi panjat rumah orang, buat atap. Sebab apa? Tak ada kerajaan, tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok kepada negara-negara kita yang hilang ataupun telah diuji dengan nikmat keamanan, kita dapat nikmat tersebut. Maka keamanan itu sangat-sangat penting untuk kita dapat hidup dengan sejahtera. Dalam istilahnya, jadi istilah apabila hidup dalam kaum yang berbilang bangsa ataupun dengan agama yang pelbagai,
maka di sana yang kita perlukan adalah ta'ayush silmi. Yang kita perlukan ialah kita nak hidup. Ta'ayush tu asal daripada aish, tapi atas wazan mufa'alah, iaitu saling. Kita nak dan dia pun mahu, iaitu apa? Silmi. Silmi itu maksudnya kita nak apa? Semua nak aman, tak nak gaduh-gaduh, betul tak? Kita duduk satu sekolah, kalau dalam sekolah kebangsaan, kita boleh ada anak murid kita dalam bangsa Melayu, ada anak murid dalam bangsa Cina, ada anak murid dalam bahasa India. Tak mau gaduh-gaduh, kan? Jadi yang kita nak adalah apa? Kesemua kita nakkan kesejahteraan. Dan Islam menjadi suatu negara, suatu agama yang mana dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh sebenarnya, sangat banyak contoh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sejarah. Bagaimana Nabi meminta pertolongan sewaktu berada di Mekah dalam keadaan yang sangat-sangat menggugat nyawa umat Islam. Nabi minta tolong dengan siapa? Nak tanya sikit. Masa tu dekat Mekah, Nabi minta tolong dengan siapa? Hijrah pertama, Nabi minta tolong kepada negara Habsyah. Yang mana negara Habsyah? Negara itu sendiri disebut sebagai Daulatul Masihiyah, negara Kristian. Rajanya pun Kristian, agama rasminya Kristian. Tapi Nabi minta perlindungan, minta tolong dengan Raja Habsyah. Nak kata apa? Masa tu Nabi dah dapat belum wahyu? Nabi dapat wahyu. Maksudnya muamalah Nabi dengan orang yang bukan Islam ini, pada muamalah yang dalam kehidupan dunia, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Cuma kita tidak boleh bertolak ansur di dalam bab apa? Bab akidah. Ustaz sebut tadi kan, bab akidah. Yang itu lakum dinukum waliyadin. Sebab mereka pun cuba juga. Yalah Muhammad, macam ni lah, setahun ni kita sembah Tuhan kau, tahun depan sembah Tuhan aku. Dia cuba nak diplomasi bab itu. Dia kata Nabi SAW memang sangat meraihkan secara kehidupannya untuk hidup bersama dengan orang yang bukan Islam, bermuamalah dengan orang yang bukan Islam, meraihkan. Dan kadang-kadang Nabi SAW meminta pertolongan, contoh dalam peristiwa hijrah sendiri, daripada orang yang bukan Islam. Tapi bab akidah ini kita mesti sabat, kita mesti satu, tidak terbahagi dua. Dan kalau boleh kita tengok, selepas Nabi berpindah ke Madinah sekalipun, ya, di bawah Nabi ataupun di bawah pimpinan Nabi SAW, kerajaan Islam yang pertama di bumi Madinatul Munawwarah, di dalamnya ada orang Masihi, di dalamnya ada orang Yahudi, di dalamnya ada orang Majusi, di dalamnya ada yang tak percaya Tuhan langsung. Maksudnya, boleh bahagia tak? Islam boleh memimpin, Masya Allah, Islam memimpin dengan aman dan damai. Kerana apa? Kerana yang kita perlu adalah kita boleh hidup dengan tenang, kita boleh hidup dengan sejahtera dan saling, mesti setiap daripada pihak mesti saling menghormati pihak yang lain, supaya tidak berlaku kalau kita sebut sebagai resis, macam tu ya. Resis iaitu apa? Ta'assub kepada keagamaan ataupun kepada bangsa yang akhirnya kita bukan, dia tidak tahu, dekat daripada tuan-tuan dan puan-puan 13 Mei. Betul tak? Tanya orang dekat, orang lama duduk kampung baru. Itu adalah peristiwa yang sangat hitam yang berlaku. Maka hari ini hidup dengan baik-baik, suruh yang baik-baik, minta yang baik-baik. InsyaAllah jangan sampai kita ini tergadai maruah. Itu nak kena jaga. Jangan sampai kita ni tergadai agama, tapi dalam masa yang sama kita mahu hidup dengan sejahtera. Nilai itu lebih mahal sebenarnya daripada kita terus bergaduh dengan yang berbeza. Sedangkan torehlah, ya, kita punya tangan keluar darah apa? Merah. Torehlah orang yang bangsa bukan Melayu, darah apa yang keluar? Merah. Jadi mengapa perlu kita berbeza sedangkan darah kita warnanya sama? Dan mudah-mudahan sedikit panduan daripada Al-Quran ini, dalam ayat yang kita bacakan tadi, menjadikan kita terpimpin untuk terus menjadikan Al-Quran adalah
hidup kita bersama dengan Al-Quran, dan insya-Allah kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Insya-Allah itu saja daripada saya. Serah mula. Alhamdulillah. Itulah jawapan pertanyaan daripada Ustazah. Jadi masyarakat majmuk ini tidak menghalang kita daripada untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki, khususnya kemerdekaan yang ada di dalam diri kita masing-masing, insya-Allah. Jadi saya buka untuk persoalan, kiranya ada. Ada soalan? Soalan ataupun minta pencerahan? Tak ada? Kalau tak ada, di sini saya ada timbul satu soalan. Itu persoalan. Saya baca soalan dia. Menarik juga nampak soalannya. Soalannya berbunyi, tidak dapat dinafikan di dalam usaha menuntut kemerdekaan negara kita, ianya melibatkan dua golongan yang utama, iaitu golongan agamawan dan juga golongan teknokrat. Tetapi peranan golongan agamawan ini terlalu jarang diperbincangkan. Sebagai contoh, kita ada Datuk Bahaman, Mak Kilau di Pahang, Tok Janggut di Kelantan, Datuk Naning di Negeri Sembilan, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi di Selangor, dan tak ketinggalan juga Tok Paluh di Terengganu. Mohon penjelasan daripada ahli panel berkenaan perkara ini, supaya anak muda kita, khususnya dari kalangan orang Melayu, menyedari akan perkara ini, dan pada pandangan ahli panel, kenapakah perkara ini terjadi. Jadi nak serahkan siapa nak jawab? Ustaz lah, jangan bagi nama dah tu tak ada soalan. Tak apalah, kita jemput doktor lah untuk dalam bagi sedikit pencerahan terkenaan ini, dan sekali melakukan pertolongan terhadap forum kita bagaimana. Terima kasih pada tokoh acara. Seterusnya hadirin muslimin dan muslimat. Secara realitinya bukan sekadar sejarah kemerdekaan kita tidak tepat. Tidak tepat dengan maksud, ambil satu kata kunci, iaitu kebanyakan sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Yang menang akan menulis sejarah bagi mendukung cita rasa mereka, bagi mendukung selera mereka, biarpun tidak betul. Sebagai contoh tuan-puan, tak payah bincang yang kemerdekaan yang besar lah, hatta yang kecil sekalipun, kita yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni, kalau kita rujuk kepada buku-buku sejarah, maka ditanya, siapakah yang membuka Kuala Lumpur? Maka diajar dalam buku-buku sejarah, siapa dia? Nah, anak-anak muda, siapa dia? Yap Ahloi. Maka soalan SPM pun tanya macam tu, soalan PMR pun tanya macam tu. Siapakah yang bertanggungjawab membuka Kuala Lumpur? Yap Ahloi, Yap Ahloi. Didoktrin masuk dalam fikiran kita. Sedangkan apabila kita menyelongkar sejarah, the true story, sejarah yang jujur, yang tidak ada hidden story, yang tidak ada kona baring, kona lepeh, tidak ada sweep under carpet, tidak ada sesuatu yang nak disembunyikan di celah kapet. Sebenarnya bukannya Yap Ahloi yang membuka Kuala Lumpur, tetapi yang membuka Kuala Lumpur siapa dia tuan-puan? Sudah. Yang bernama,
Kalau kita pergi ke sekitar lepas pantai itu, ada nama dia. Abdullah Hukum. Encik Abdullah Hukumlah yang bertanggungjawab membuka negeri ataupun wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tak ada kaitan dengan Cina yang Ahloi itu. Samalah juga kita pergilah ke Pulau Pinang. Sekali lagi lah dalam buku sejarah menyebut siapakah yang bertanggungjawab membuka Pulau Pinang. Siapa dia? Dalam buku sejarah siapa dia anak-anak? Francis Lai. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan di Pulau Pinang pada masa itu sudah maju dengan Pulau Pinang yang mendapat tempias daripada pelabuhan daripada Kedah unjur sampai ke Pulau Pinang. Berlakunya kegiatan ekonomi yang sangat meluas, berlakunya kegiatan agama yang sangat meluas yang diterokai dan diasaskan oleh orang-orang Melayu tempatan. Tapi langsung tak di-highlightkan. Dan kita pula telang gedegok bulat-bulat. Begitulah juga dalam isu siapakah yang memperjuangkan kemerdekaan. Untuk malam inilah tuan-puan, tak apalah ustaz cuba berkompromi. Kita letakkanlah frontliner ni sebaris antara kumpulan nasionalis dan kumpulan agamawan. Siapa dia kumpulan nasionalis? Okey, Tunku Abdul Rahman. Siapa dia kumpulan nasionalis? Datuk Om bin Jaafar. It's okay, kita terimalah dulu. Walaupun mereka ni ada yang mengatakan kaitan dengan British dan seumpamanya, tak apalah untuk malam ni kita maafu anhu, kita maafkan, letaklah bahawa mereka ini frontliner. Tetapi sebagaimana yang disebut oleh tuan pengerusi majlis, nampak gaya dalam soalan ada jawapan tu. Dengan menyenaraikan ulama-ulama, Tok Ku Paluh, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Mak Kilau. Kalau ditanya, inilah dia pejuang-pejuang sejati, pejuang-pejuang tulen, 100% daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, bersih, tulen dan original, yang tak pernah bersekongkol dengan British, yang tak pernah menjadi DO bagi pihak British, yang tak pernah menjadi kaki tangan kerajaan bagi pihak British. Tidak sebagaimana sebahagian daripada kumpulan aliran nasionalis. Tapi malang sekali apabila kita mencapai kemerdekaan, langsung nama-nama yang indah, yang tulen, yang original, iaitulah di kalangan para ulama ini, langsung tak didendangkan nama-nama mereka. Alhamdulillah, kita senang hati apabila ada yang cerita Mak Kilau, sekurang-kurangnya membuka mata. Orang muda, orang tua celak, rupa-rupanya Mak Kilau ini adalah penentang penjajah. Alhamdulillah. Kemudian mulalah sedikit demi sedikit nak kaji Tok Janggut, nak kaji Tok Bahaman, nak kaji Tok Ku Paluh, nak kaji Datuk Burhanuddin Al-Haimi, nak kaji Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Ya, semua ini adalah frontliner yang berasaskan kepada Islamic thinking. Mereka yang ada fikrah Islam. Jadi kesimpulannya apa dia tuan-puan? Kesimpulan nak beritahu, kok mana sekalipun, insya-Allah kepimpinan ulama sentiasa mendepani ummah. Forever, dulu, kini dan selama-lamanya. Wa imma sebelum merdeka ataupun pasca merdeka ataupun until now, sehingga sekarang. Maka beruntunglah kita tuan-tuan dan puan-puan kalau kita ikut para ulama, bersama dengan kepimpinan ulama, bersama dengan perjuangan ulama, yang mereka ini sangat mengerti untuk membawa ummah ke dasar kebaikan untuk keindahan hidup dunia dan akhirat. Maka ini sebahagian daripada makna kemerdekaan. Apa dia? Kita mesti mengambil inspirasi perjuangan oleh para ulama, oleh mereka yang cerdik pandai agama, kerana mereka ini insya-Allah insan-insan yang bertakwa kepada Allah.
Kalaupun mereka ditakdirkan memerintah negara, mereka akan memerintah negara dengan penuh jujur dan amanah. Mereka akan memerintah dengan penuh integrity, transparent, accountability, check and balance. Tidak berlaku rasuah, tidak berlaku penyalahgunaan kuasa, cakna kepada rakyat. Ini adalah semangat ruh yang ada dalam ajaran Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, memandangkan kita ni penutup kepada forum pada malam ini, dan Ustaz nak minta sebagai terakhirnya kepada kita semua, bukti bahawa kita ni anak merdeka, bukti bahawa kita ni bersetuju untuk mewujudkan perpaduan berdasarkan kepada Islam, bukti bahawa kita ni cinta dan kasih dan sayang kepada tanah air kita, bukti bahawa kita tak mau negara kita dirembat dan di-hijack oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Maka insya-Allah Ustaz akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita membaca doa wahdah. Doa wahdah ni apa dia? Doa semangat kita untuk kemerdekaan. Doa wahdah ni apa dia? Doa untuk kesatuan ummah. Doa wahdah ni apa dia? Doa untuk memertabakkan Islam. Kita kena bangga kita menjadi orang Islam. Dan kita kena bangga menjadi orang Melayu, kan ditakdirkan di Malaysia ni orang Melayu bukan tapak tempat untuk Islam berkembang. Boleh tak tuan-puan ikut Ustaz doa wahdah? Dengan suara yang kuat janji? Okey, jom kita sama-sama baca doa wahdah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau kuat lagi tau. La ilaha illallah. Ilahan wahida. إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. مخلصين له الدين ولو كره المشركون. ولو كره المشركون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده أنت وعده ونصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وحزم الأحزاب وحده فله الملك فله الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت ويحيي ويميت ويحيي وهو حي وهو حي لا يموت لا يموت بيده الخير بيده الخير وهو على وهو على كل شيء قدير. كل شيء قدير إن الدين إن الدين عند الله عند الله الإسلام. الإسلام إن الدين إن الدين عند الله عند الله الإسلام. الإسلام إن الدين إن الدين عند الله عند الله الإسلام. الإسلام تكبير الله تكبير الله تكبير. الله Merdeka 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 merdeka. merdeka. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Itulah tadi doa langan keramat yang dilakukan oleh Al-Fadhil Doktor dan disambut oleh kita semua. Jadi saya bagi masa sedikit kepada Pak Ustaz untuk buat sedikit pertolongan dan terusnya atau buat pertolongan untuk forum kita pada malam ini.
Alhamdulillah, saya bukan nak mengulung, mengucapkan sahaja. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan. Tinggal beberapa minit sahaja lagi daripada saya selaku anak Malaysia, selaku umat Islam yang hidup bersama-sama dengan kalian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kemerdekaan, dengan nikmat keamanan ini. Seruan daripada saya buat saya, diri saya sendiri dan kita semua, hargailah dan perjuangkanlah. Bukan bermakna yang sudah berjuang dahulu kita sudah lepas tangan, kita tak buat apa-apa dah. Tapi yang kita perlu lakukan adalah untuk mengekalkan keamanan ini, untuk kita terus memperjuangkan, terutamanya bukan sahaja merdeka dari sudut negara, tapi kita nak merdeka dari sudut ekonomi. Betul tak? Sebab ibu-ibu ni biasa yang beli barang dapur kan? Dia yang tahu kan? Mahal bang ikan sekarang. Jadi kita nak merdeka dari sudut ekonomi. Ni anak-anak kita ni lah pejuang-pejuang kemerdekaan yang akan membebaskan kita daripada kita dibelenggu dari sudut ekonomi. Dan juga kita nak minta juga untuk kita terus memperjuangkan kemerdekaan dari sudut jiwa kita. Jangan ada jiwa-jiwa kita yang telah dibeli ataupun jiwa-jiwa kita yang telah dijual kepada penjajah. Ataupun namanya sekarang ni, bukan kalau dulu kita tahu yang menjajah tu Jepun, kalau dulu kita tahu yang menjajah tu British, tapi sekarang semua sekali. Sebab apa? Dunia tanpa sempadan. Jadi yang perlu kita kekalkan ialah merdeka jiwa. Bila orang merdeka jiwa, insya-Allah dia akan merdeka segala-galanya. Dan sedikit daripada saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan saya tak pernah menyambut kemerdekaan di ambang kemerdekaan sebegitu meriah seperti Masjid Zaid bin Harisah Tahniah. Kita berikan tepukan kepada semua AJK yang bertungkus lumur, subhanallah, sehingga ke saat ini. Dan kita sama-sama nanti tunggu sehingga countdown kita untuk merdeka. Jadi saya selaku panel yang dijemput mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah untuk peluang yang diberikan. Dan semuanya insya-Allah dikira sebagai jihad kita untuk kita meraihkan kemerdekaan ini, kerana dia adalah satu nikmat yang dipinjamkan oleh Allah untuk kita semua. Sedikit daripada saya untuk kita terus memerdekakan diri kita. Diri kita ni, jasad kita ni Allah bagi pinjam kepada kita. Jom kita merdekakan dengan barangan-barangan sunnah. Barangan sunnah, Masya Allah. Selama ni kita rasa macam barangan sunnah tu macam kita kata makanan tambahan, tapi sebenarnya itu adalah ubat yang telah diperkenalkan oleh Rasul Mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai ubat-ubatan ataupun kita kata makanan-makanan yang sangat berkhasiat daripada madunya. Tak payah saya sebutlah, ada 30 khasiat madu dengan dia akan membantu untuk penghadaman, dia bagus untuk detox dan sebagainya. Boleh cari dekat internet, sangat banyak yang dikongsikan oleh doktor perubatan sendiri. Dan juga ada Habatus Sauda, kita ada buka di sana. Kami daripada kedai ustaz-ustazah, saya ustaz, kita ada kedai dekat blok 2 Desa Pandan. Tapi hari ni kita bawa lah ke sini sedikit untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan barang-barangan yang sangat bagus yang Nabi perkenalkan, yang ada sebahagiannya daripada Al-Quran sendiri, seperti gam Arab. Gam Arab yang sangat bagus untuk antioksidan, untuk kolesterol, akal. Kita ada saffron juga, saffron yang bagus untuk anak-anak kita ni, dia jadi tajam akal. Untuk kita yang dah tua ni, tak nyanyuk ataupun tak lupa letak kunci kat mana, lupa letak sepek mata kat mana, padahal atas kepala je kan, pun tak ingat juga. Jadi kita boleh amalkan makanan-makanan sunnah. Dan kita ada juga hari ni buah apricot. Kita ada juga antara benda yang Nabi suka, iaitu perfume. Perfume kita bukan perfume tinggal belakang. Kalau perfume tinggal belakang untuk perempuan pakai, jadi zina. Dia jadi berzina. Dari sudut apa? Zina hidung. Tapi kita ambil perfume dari Dubai, dan perfume-perfume insya-Allah dia tak tinggal belakang. Dia sedap untuk kita pakai. Kita ada di sana, yang lelaki pun ada, deodorant pun ada. Boleh tengok apa yang ada di meja booth jualan di belakang sana. Terima kasih kepada semua yang berterlibat pada hari ini, dan tahniah saya ucapkan. Saya serah semula majlis ini kepada moderator Haji Zul.
alhamdulillah, jazakumullah diucapkan kepada kedua-dua pimpinan kita di atas kepuasan berkenaan kemerdekaan tadi. Jadi marilah kita bersyukur. Sekali lagi saya mengajak para jemaah sekalian supaya kita sentiasa melahirkan kesyukuran di atas nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Kerana sekiranya kita tidak bersyukur kerana apa yang ada, mungkin nikmat yang kita hadapi ini akan hilang daripada kita. Jadi marilah kita bersatu padu, khususnya di kalangan umat Melayu kita, bersatu padu ke arah pelaksanaan Islam, insya-Allah. Dan saya ingatkan juga, tadi saya buka dengan sepotong ayat Al-Quran. Jadi kita nak tutup juga dengan ayat Al-Quran dan surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi lagi akan nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi itulah berbekalkan pada ayat itu. Malah sama-sama kita muhasabah diri, kita bersyukur atas segala nikmat kemerdekaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Jadi dengan berakhirnya panduan daripada ayat tersebut, saya serahkan kembali forum ini kepada pengurusi majlis, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.